So office hour, semua relax semua. So saya nak buat sikit sesi perkongsian berkenaan dengan 3 drill yang ramai orang DIY di sini nak tahu apa beza dia. Okey, yang saya ada dalam sesi kali ini saya akan bezakan. Pertama sekali, hammer drill paling basic. Biasanya orang ada macam ni kalau DIY. Cordless kita cerita cordless. Second, kita ada lagi satu impact driver. Tak berapa ramai yang biasa guna impact driver. Tapi kalau dah guna, dia tak akan guna hammer drill untuk skru besi ke, skru kayu ke, drive screw Satu lagi kita ada rotary hammer drill. Rotary hammer drill. Okey, perbezaan ini rotary hammer, ini hammer drill. Kalau kita nampak mod dia berbeza lah. Okey, kita cerita satu-satu. Basically saya dah sikit beza Okay, basically saya dah cerita benda ni dekat grup even Red Team Fan kan. Even dekat saya buat penulisan sedikit dekat grup Tahi. Sebab apa yang nak tahu, kalau kita nak review YouTube memang ada lah semua. Saya terpanggil untuk share lah video sebab kalau kita cerita dekat kertas ni, cerita lah banyak mana pun orang tak nampak apa beza dia. Kalau orang dekat, saya lebih prefer you try, you pegang, you dapat feel beza dia. Okay, now saya nak start dulu yang paling simple lah. Paling simple saya ambil ni dulu okay. Jarang orang pakai. Kalau DIY biasa jarang pakai benda ni melainkan yang minat tools. Okay, kita panggil dia impact driver. Impact driver, okay. Dia punya kepala ni PEX. Bentuk macam ni yang boleh masuk dekat soket ni. Melainkan kita beli adapter lah. Adapter yang untuk cap ikat tu kita boleh. Okay. Guna untuk apa? Untuk drive. Pusing je. Sambil dia hammering. Hammering dia, impact dia rotational. So waktu kita drive screw, dia akan mengetuk. Okay. Depend pada model dan juga brand. Kalau macam ni kita ada 4 mod. 1, 2, 3, 4 ni perlahan, laju lah ni. Yang keempat ni, dia kalau kita drive dekat besi, dia akan auto berhenti lah bila dah skru tu dah ketat. Ni model Milwaukee hydraulic impact driver, senyap lagi apa tak ada apa. Okey, lagi satu impact driver ni, kenapa orang suka berbanding dengan dia? Ni sistem dia. Pertama, pendek. Bila menyelit tu penting bila kita open space tak ada masalah. Bila menyelit penting. Lepas tu ringan lah. Kita tak ada cat besi. Dan bila kita skru benda ni, kita sedap tau. Cuma dia bising. Drawback dia bising. Bising okay. Contoh saya pakai mod nombor 3 lah saya tunjuk terus lah kita skru. Biasa kalau DIY kita skru kecil-kecil besar ni biasa kan. Besar ni 1 inci kan. So kita masukkan. Dengar? Ada bunyi bising. Sambil dia ketuk, sambil dia masuk, dia mengetuk. Sebab tu kalau antara dua papan ni, kata kita skru dia, kata renggang sikit, dia akan merapat. Setiap kali dia impact tu dia akan pegang papan dua ni. Cantik lah. Biasa kita buat sambungan kalau nak bagus kita clamp lah waktu kita buat sambungan tu. Okey, ni impact driver. Berbeza speed. Apa je kita pakai ni selain buat tebuk guna untuk skru. Kita boleh tebuk kayu, kita boleh tebuk besi. Kayu dan besi. Cuma saya tak ada bit untuk tebuk besi sesuai dengan cap dia. Saya ada bit untuk tebuk kayu. Ada tebuk besi ada. Lupa pula. Okey. Amat. Basically tebuk besi ni bit dia. Tebuk besi ni basically agak universal. Besi kita boleh tebuk, kayu kita boleh tebuk. Ingat bit besi, kayu kita boleh tebuk, besi pun boleh tebuk. Tetapi kalau bit kayu ni, contoh macam ni saya tak boleh pakai lah kat sini. Bit kayu ni dia hanya boleh tebuk kayu lah. Besi tak boleh. Nampak ni mata. Batu confirm tak boleh lah. Macam ni tebuk batu pun tak sesuai, rosak mata dia. Okey, saya tunjuk macam mana nak tebuk besi guna bit ni. Dia boleh, maknanya as long as dia rotate, dia boleh tebuk cuma dia besi. Sekejap, saya tebuk ni tebuk ni tak syok sangat tadi. Saya tebuk dah tu boleh tak boleh saya tak punch nampak? Bit ni biasa kalau nak tahan, kita letak minyak atau kita punch dulu
Ni besi. Okey. Mana as long as bit tu belakang dia macam ni, kita boleh pakai impact driver. Impact driver tak tepuk batu je lah. Kalau kita tiles mungkin boleh, sebab saya tak try tiles punya mata sebab ada orang kata mungkin boleh lah sebab ada rotation ni kan. Rotation takkan boleh. Okay, ni tebuk tebuk apa? Tebuk besi. Tebuk kayu. Tebuk kayu, kalau saya nak pakai bit macam ni, tak boleh lah. Sebab saya tak ada adapter. Kalau saya beli adapter ni, ada cap saya boleh pakai Adapter tu ada dekat Shopee nak beli. Macam ni tak boleh tak boleh. Size dia ni kecil. So saya pakai spec bit lah. As long as connector macam ni, kita boleh pakai. Ni spec bit lah. Contoh setebuk kayu, ya setebuk dia ni sampai tembok tak. Nampak? Lepas tu alang-alang saya tunjuk ni, petua kalau tak nak serpih side yang bawa keluar ni, kalau boleh kita clamp antara dua kayu. Dia kurang serpih lah ni. Kalau kita free, contoh macam ni contoh saya tak pasti mati ni serpih kuat ke tak. Nampak? Beza dah. Tips lah. Kalau kita apit satu benda lagi, kita kayu off cut, kita nak buang lah kita. Tak pakai lah kayu. Kita letak, kita tebuk. So, hujung ni kurang serpih. Nampak ni serpih kuat. Kan tak cantik, lagi-lagi fine. Kalau kita main kayu Malaysia, resak apa kurang. Dia urat dia padat. Sebab kita cerita DIY, ramai orang main fine kan. Trendy kan. Okay, pemain nyatu pun rasa kurang sikit lah serpih. Saya pun tak main sangat kayu-kayu tu. Okay, nampak So, 3 fungsi utama. Skru. Antara skru besi ke, skru dekat kayu ke. Kedua, kita boleh untuk tepuk kayu dan besi. Depend pada bit, depend pada connector dah. Kalau by manufacturing dia macam ni je lah connector dia. Tapi kalau kita beli adapter untuk pasang cap macam ni, boleh juga ada. Ada jual dekat Shopee. Okay, saya tak sebab. Okay. Ni dua benda. Contoh ni ada adapter lain ni tak dah. Ini hanya selingan. Saya suka pakai bit Makita ni. Pendek, ni yang panjang lah. Dan orang tanya, alang-alang saya selit knowledge ni kan kita share biar orang faham. Kenapa 6 inci, kenapa 3 inci? Kadang ada yang 2 inci, 2 inci. Tak nampak pula. Tak ada pula 2 inci. Kenapa orang biasa pilih panjang ni kadang? Bila tersembunyi sikit, jauh sikit, dia boleh pakai yang panjang tu. Bila nak menyelit, 1 inci ni membezakan banyak Contoh bentuk gap macam ni. So kita tukar bit yang pendek 1 inci pun ada. 1 inci ada, 2 inci ada, 3 inci, 4 inci. Tak cukup panjang. Contohlah benda tu kat dalam lubang jauh. Berapa inci? Tapi ini wobble lah. Elok beli adapter dia. Ini bukan adapter Makita. Adapter Makita better lah. Adapter pun ada yang 12 inci semua. Depend alang-alang kita pergi. Saya pergi banyak sikit kat sini. Supaya lepas ni semua dah nampak lah. Okey, lagi satu untuk kerja kayu. Alang-alang kita pasal skru kan. Dan sebab connector dia macam ni, kita panggil countersink. Apa? Countersink kot nama dia. Betul lah Lep lah? Biasa? Okay. Yang rakam ni profesional lah. Professional cabinet maker. Okey, yang ni boleh beli kat Shopee. Ni contoh saya beli kat Shopee lah. Lazada yang murah, China. Tapi tak sedap macam saya beli kat US, Edwin. Malaysia tak pasti ada, tak ada. Sebab material ni sedap Contoh kan orang duk cakap, kita tembak skru hujung pecah. Fine, pecah. Suka pecah kan? Okey. Kita drive dulu. Contoh, itu tu kat tepi kan? Tepi ni. Lubang. Cuma dia ni suka lock sikit. Ketuk sikit. Dia suka apa? Suka petat sikit. Okey. Jadi contoh saya nak skru kan. Okey, jap saya ambil skru ni. Contoh nak bagi dia cantik. Skru ni agak kasar sebenarnya. Biasa kalau kayu orang saja pakai skru kuning ni, dia kasar, dia bukan drywall skru. Drywall skru tu yang warna hitam tu. Tapi saya dulu guna kat benda tu. Melekat juga. Cuma kadang dia senang loose sikit kalau kita overdrive dia. Ni merenggang Tengok bila dia impact. Nampak? Kayu tu. Nicely dia turun. Sebab impact ni dalam ni ada kepala dia hammer rotational. Sambil dia spring. Dia akan pap. Cuma laju lah. Mata kita frekuensi lebih 60 Hz tak nampak. Sebab ni laju. Dia punya RPM dia sampai 3000. Kalau saya full swing 3000 RPM. Kita belum cerita lagi tu nak nampak macam mana. Ni RPM dia 3200. Dia punya impact per minute. Impact per minute, knocking dia pula
3400. Ni terlalu teknikal lah. Probably saya tak nak sentuh teknikal ni. Tapi benda tu lah yang membezakan tools yang mahal dan murah. Tools yang mahal kan impact dia lagi tinggi. Sebab tu sedapnya pakaian tools mahal. Tools yang murah kurang sedap. Itu depend pada orang lah. Ada orang beli kereta besar-besar tapi tool nak yang murah sangat. Ada orang macam saya naik Asia tapi saya suka tool mahal, saya spend kat tool. Sebab saya tahu saya pakai 5 tahun pun insyaAllah elok lagi. Dia nampak cantik nas ni. Saya buka lagi. Cuma dia bising impact driver ni bising. Pasal tak? Kalau skru kecil ni, ni saya drive terus saya make speed paling laju. Sedap tau, dia masuk dia laju. Jarang lah kita main hobi-hobi DIY ni, kita main skru yang panjang kan. Mana skru panjang dia? Skru macam ni jarang lah kita pakai. Besar-besar ni. Tapi kalau pakai pun sedap juga benda ni. Cuma kalau kita kata nak power lah, orang biasa tanya, kenapa aku nak beli yang besar-besar? Sekejap. Common question yang orang tanya saya. Cikgu, saya nak tool yang paling power. Dan saya tanya, nak buat apa? Dia memang kerja besi masuk kebun. Dan saya kata, go for it. Beli yang paling power. Bagi dia ni tak power lah. Memang ni tak power tapi sedap sebagai. Kalau nak power contohnya, ambil lah Makita ni. Makita 40 volt. Power, boleh menyelam dalam air. Menyelam dalam air. IP26. Mod dia ada berapa? Mod dia ada 10. Ni ya. Mod ini ada 10 mod. Berbeza-beza ni. Pelik. Saya pun tak nak try lagi. Honestly saya beli sebab saya suka je. Kalau saya kata buat gazebo ke, mungkin saya pakai lah ni lah. Dan di Japan, Makita 40 volt. Ini Metabo HPT, Hikoki atau Hitachi lah. Ni 18 volt. Japan ni dia soft. Saya suka Japan ni soft ni. Okay, ini kalau nak kuat lah, contoh dia akan berbeza antara dua ni. Dia akan rasa berbeza kalau kita guna waktu DIY. Bila kita drive skru panjang macam ni, kita rasalah beza dia. Kenapa nak power? Kalau tak, saya pun tak akan pakai ni. Sebab apa? Bulky kita drive 1-2 skru okey lah. You buat projek 50-60 skru, 100 skru satu hari, you akan terasa. Kita tengok Makita drive halang-halang dah on kan. Saya drive direct lah, saya tak tebuk lah. Selaju mana je. Saya mod pun saya tak tahu ni. Saya mod paling laju lah, mod 4. Maknanya auto kot. Saya pun tak sempat baca manual lah. Honestly saya tak sempat baca manual. Pasal tak? Dia selagi tak sampai satu tahap, hammering impact tu tak akan take place. Macam ni tau. Dia dah rapat dia mula berbunyi. Ni auto. Oh bosan. Mod ni mod auto supaya tak nak overdrive. Sebab ada 10 mod, saya tak ingat semua Jadi kita letak nombor 3. Nombor 3 ni untuk kayu tebal. Saya pun tak pastilah mod dia. Tapi dia mod dia nak jaga tangan nak overdrive ni berbanding dengan Milwaukee lagi simple dia punya mod. Ataupun Hitachi. Saya guna Hitachi lah. Sorry lah, ini teknikal saya tak nak bincang sangat. Saya pun tak study, saya kena study kalau nak bagi talk pasal teknikal. Okay, ni biasa saya guna cuci tandas, cuci toilet sebab saya boleh basuh lepas pakai. Basuh dalam air. Ni ada mod dia 1, 2, 3. Ni mod paling laju. Ni ada mod auto slow down saya rasa. Okay. Yang Makita ni terlalu banyak mod. Saya pun tak berapa nak clear dia punya ni. Saya kena pakai clear sikit. Sebab dia panas. Nak pegang pun panas. Alamak, itu pun dia tak sesuai lah. Dia tak sesuai. Sebab benda ni masih saya alas ni. Panas. Okay. Kita tengok. Kita drive screw pakai ni. Yang ni 12 volt. 12 volt. Mod paling laju. Ini mod paling laju dia nampak laju kan. Dia boleh keluarkan Laju juga basically kan. Laju juga sebab panjang masih lembut. Kita tengok pakai ni lah. Yang Makita tu saya tak nak komen, ada banyak sangat mod. Saya pun tak study lagi. So kita biarkan dekat tepi tu lah sebagai hiasan live ni kan. Pertanyaan saya tak pasti. Alif nampak ke pertanyaan? Rasa tak tahu. Kalau orang tanya komen tak pasti. Ada tak?
Oh, saya suka tu Metabo atau Hikoki ni. Senyap tu. Soft. Waktu dia drive nampak? Knocking tu, impact tu tak take place lagi sebab dia punya top tak sampai. Tak capai lagi ketika mekanisme ketuk atau apa, impact tu berfungsi. So dia senyap je. Once dah take place, power up. Sebab tu spec on paper dengan mekanisme sesuatu tools berdasarkan pemula tu susah saya nak cakap bila saya dah main banyak tools. Ada orang cakap, oh Makita paling power 220 nanometer Newton meter punya top. Ini 200, ini 203 ke 208. Tapi tak, bila saya drive ini lagi laju dia begini. Mungkin mod tak betul ke, yang itu kita tak tepilah. Kalau buat technical nanti semua benda ni. Okay, nampak tak? Okay, so kita settle dekat impact driver lah. Orang dah pakai impact driver biasa tak akan pakai benda ni lah untuk skru-skru, untuk tembuk lubang. Even kalau Mak Saleh pun suka pakai ni, tembuk lubang. Dia guna spade bit yang besar, 1 inci ni. Dia tembuk lubang je, selagi benda ni boleh masuk. Cuma kalau saya nak kata bit ni, dah tak boleh masuk, nampak tak? Dia dah besar dah, ni 3/8 saya rasa. Tak ingat ada punya connector ni. Okay, ni kena ada adapter lain. Now kita pergi ke drill yang kedua. Ada orang panggil impact drill, saya dulu panggil hammer drill. Memang hammer pun sebab dia hammer. Hammer. Tools ni yang beza dia mod lah, mod. Mod dia ada 3. Bukan moderator, mod operasi. Okey, ini mod screw. Kenapa ada banyak kelas ni? Untuk membezakan screw, size screw you pakai, material yang you nak screw. Kalau kayu tu lembut, you letaklah kat belakang-belakang ni. Sekejap, sebelum ni kita tukar bit lah. Okey, apa cat besi. Milwaukee suka start benda ni. So you boleh letak minyak ke maintenance sikit lah. Saya pakai bit. Milwaukee ni dia punya sistem clutch dia electronic brake, electronic cut off. Bila sampai top tu dia akan nyit mati terus. Contoh saya nak drive screw sikit, cik saya ni kan, cik lah, setengah inci kan. Saya pun mentality orang aku nak paling power lah, sebab aku suka paling power guna kan. Kita pakai, tengok apa jadi ya. Apa jadi? Hilang. Tak mau berhenti. Pasal tak beza dengan impact driver. Impact driver dia ada masa untuk kita kawal lah. Tenggelam terus. Okey. Okey, mekanisme semasa skru lah. Kita cerita mekanisme semasa skru. Sama dengan masa skru lah kita kata. Dia punya kaedah masuk tu, dia pulas. Dia akan pulas je, tak ada ketukan. Dia pulas. Dia ikut torque machine. Contoh torque machine ni, maksimum torque dia 47 Newton meter. Power ya, Milwaukee 12 volt dia power 47 Newton meter. Kalau Bosch tu 30 je kot. Kalau Bosch 12 volt tu. Okey, ni kita cerita kelas ni. So kita bayangkan kalau ada 47 Newton meter, kita boleh bahagilah ada berapa kelas ni. Saya bagi layman punya bahasa. Saya pun tak baca manual berapa torque dia. So kalau dua ni torque dia mungkin dalam 5 Newton meter. Mungkin ayat saya mungkin Contoh kita pakai yang paling perlahan. Kita skru. Nampak? Electronic brake. Saya tekan pun tak ada. Sebab apa? Sebab torque dah capai limit untuk clutch 2 ni, nombor 2 ni. Ni saya naik sikit. Dia nombor 3 ni. Nombor 4. Nombor 3 kata nombor 3. Saya test ni. Tak mau jalan dia. Saya ambil nombor 4 dia. Pun tak boleh. Mana nombor 4 pun tak boleh. So kita naiklah sikit. Okey. Realitinya kita taklah buat macam ni. Kita terus pulas 8 ke berapa kan. Nak tunjuk. Cantik lah. So untuk dapat masuk macam ni, you set nombor 6. Confirm berhenti kat sini lah. Almost confirm sebab kayu ni pun grain dia ada variation juga. Kadang jumpa mata dia keras juga kan. Nampak buka. Betul. Sedras sekali. Sebab tadi tak ada lajak kan. Ini ada lajak. Alamak, laju sangat. Masuk kat dia. So maknanya kalau betul 4 kot biasa Okay, 4 dah maknanya. Saya test dulu. Kata saya dah 100 skru ni, saya set kat 4 je. 4, nombor 4. Yang sesuai untuk keadaan ni. Setting yang sesuai dengan kerja kita.
Saya tak boleh kata 4 ni sesuai untuk lesak. Tak, confirm tak boleh lah. Lesak tak boleh. Nampak maksimum dia akan berhenti. Itu kadang ada orang suka ni. Sebab dia boleh set tak nak overdrive. Tapi kalau dah biasa pakai effect driver ni, saya memang tak suka pakai dah, berat. Itu untuk skru. Okay. Now, mod kedua. Mod kedua dia. Okay, kelas ni banyak ikutlah. Kalau pakai drive skru panjang ni, letaklah banyak-banyak ni kan. Dia ada 47 Nm ke 44 Nm, saya tak ingat. Bahagilah dengan 14 ni. 16. So maybe 3 Nm kot setiap kali kenaikan tu. Mod kedua kita. Tada. Mod drill. Drill ni maknanya dia pulas je. Berapa torque dia maksimum lah biasanya. Dia tak berhenti. Dia tak, saya tak pasti electronic brake dia berhenti tak berhenti. Berhenti, dia akan berhenti. Pada 40, maksimum torque dia berapa? 44, 47 Nm dia akan berhenti. Mod dia ni hanya pulas. Macam ni kita nak kawal. Tapi ada orang suggest kalau kita tebuk kayu pun, letaklah dekat clutch ni supaya kita taklah always push the tool to its limit. Maksimum dia akan panas lah biasanya kalau you push lama kan. So drilling, kita bezakan dengan impact driver. Impact driver drill kan, tapi apa bunyi dah tat. Ada orang tak suka, tapi saya suka feel. Malam-malam jiran marah kot. Okey, lagi. Nampak tak? Cap berbeza ni. Cap lupa cakap, cap beza. Ada besi, ada plastik. Nampak ni? Cap. Dan biasa cap ni kalau macam Milwaukee boleh sampai 13 mm ni, setengah inci lah. Setengah inci. Biasa kadang kalau macam Bosch 10 mm. Kenapa dia bagi 10 mm, 13 mm? Sebab nak membezakan kalau dia power tools, limit tools tu lah. Kalau dia bagi besar-besar tapi motor tak power, no point juga you pakai mata bit besar, tak boleh tebuk. Tak guna. Okey. Sekarang kita pakai tebuk ni, apa yang kita boleh tebuk? Tas boleh, even brick pun boleh kalau guna mata apa? Alif cakap tadi mata tak tahu, mata arrow, dia macam arrow mata dia. Layan kan, layan. Tapi layan lah, selalu lah. Okay, sekarang ni, sebab cap dia jenis kunci dia ni, kita bolehlah masuk bentuk bulat macam ni. Bulat macam ni masuk. Dan ada member tanya, bang ni kalau ni boleh masuk tak? Boleh juga, you adjust lah cantik-cantik. Sebab dia ada 3 gigi ni, adjust cantik boleh tak masuk? Maknanya dari segi asasnya seorang DIY, dia akan mula dengan ni biasanya. Melainkan dia ada duit 1,000, 2,000, dia beli combo terus ambil. Itu dia cerita. Biasanya saya pun dulu mula dengan drill ni lah. Hammer drill. Ada tak benda bentuk sama macam ni, selingan kita panggil dia, kalau dekat Shopee tu nama dia drill driver. Bentuk exactly sama, tapi dia tak ada mekanisme hammer. Dia ada 2 mod je, clutch dengan tebuk dengan skru dengan drill je. Hammer tak ada. Itu namanya drill driver. Dia boleh untuk skru, untuk tebuk besi dan tebuk kayu. Okey, ni mod kedua Tengok kita dah ikut sabit mata ni lah untuk tebuk kayu kan. So, nampak saya boleh ikat macam ni, ikat cap ni. Cap ni suka buat perangai ni, cap ni. Kalau pengguna Milwaukee tahulah benda ni suka buat perangai. Tapi tak apa mahal, kalau rosak tukar. Warranty 2 tahun. Guna ligan ya, beli mahal ligan. Buat Oh, speed 1 dan 2. Speed 1 ni high torque. Biasanya untuk drilling, untuk besi biasa kita letak nombor 1 lah. Kita nak dia kuat tapi kita nak slow. Kalau kita tengok baca dekat spek Holsaw punya ataupun apa-apalah, even blade untuk cutting cool cut punya metal ni dia slower RPM. Tapi boleh tak pakai laju? Boleh je. Teknikalnya scientific wise saya pun tak lihat terang, saya pun tak sempat nak study. Basically saya study juga, tapi based on my experience, 1, 2 dua boleh pakai. Untuk kayu 1 boleh pakai, 2 boleh pakai. Okey, kita try apa beza. Satu saya letak dekat drill mod, mata yang sama 8 mm. Saya tebuk Okey. Dia sedap tau bila RPM tu tak laju sangat, bila dia dah mula makan dia sedap. Sebab mata ni kecil. Kalau mata besar kadang kita rasa flash juga. Okey, tengok nombor 2. Tak ada efek sangat pun sebab kayu ni within tools punya limit. So tak ada issue sangat biasanya. Laju kan. Kalau dalam limit dia mungkin ada issue Bila kita spin laju ni,
low torque. Apa beza dia? Bila kayu tu keras, dia akan cut, dia akan berhenti. Dia tak nak pergi. Tak nak pergi lah rotation tu sebab dia electronic track. Ni untuk Milwaukee. Yang lain dia ada mekanisme braking dia lain lah. Untuk lock the torque. Okay. Boleh ya untuk tepuk kayu. Okay, tepuk besi. Ada juga mata jenis macam ni. Sama je. So kalau lah kita beli mata macam ni, boleh pakai dekat sini je lah. Ni. Tak boleh pakai dekat sini. Melainkan kita beli chuck special adapter. Ada ke adapter jual lah. Ni mata. Even Milwaukee punya mata kobat mata yang bagus untuk tembok besi pun dia macam ni. Dia punya konektor macam ni. So macam ni masuk je lah. Terus kata mata besi boleh untuk kayu, tapi mata kayu tak boleh tembok besi. Tak tembok kayu kan. Dia cuma lain lah gigit dia kan. Gigit dia berbeza lah dengan ni. Ini macam mata bor kan. Mata bor dia lagi sedap menggigit benda tu. Macam ni dia macam si. Dah juga. Sebab mata ni mata mahal, tajam. Baik, tak masalah. Ni saya kata serupih ni. Kalau kita alas cantik-cantik, dia tak serupih ni. Kalau lah kita nampak benda ni kan, kalau kita rapat dengan kayu lain, lah serupih pun kita pejam mata je. Okay, mata sudah tembok besi lah. Saya tak prefer lagi, saya prefer slow. Saya tak punch lah. Saya nak punch sikit. Punch. Bagi dia lubang sikit. Biasa kalau nak punch ni nak dia slip pula Saya pakai Saya pakai mata ni. Ni bukan safe taping. Sekejap. Safe taping. Sat. Tunjuk. Gambar ni. Jangan follow saya. Tu kayunya. Okey, ni safe taping untuk besi. Kaedah paling mudah nak tembok besi, kita pakai ni lah. Tapi kecil lah skru. Safe taping kan. Nak buat pilot hole kan. Okey, saya pakai mode nombor 4 yang auto ni. Nampak? Tak sempat je. Alamak ai. Dekat terus dah. Sekejap. Saya buat balik jap. Saya nak guide je. Ni. Mau keluar. Okey. Kita buat. Sebab tak ada puncher. Kalau ada punch tu boleh maki. Sama je. Cuma dia tak ada mengetuk lah. Ni kan duk mengetuk. Duk dengar impact dia kan. Nombor 1. Sebab set nombor 1 Kita cuba letak nombor 2. Apa beza dia. Besi nipis ni tak ada beza. Kalau besi tebal mungkin ada beza lah. Saya pun honestly saya tak main besi ya. Saya tak minat main besi ni. Sebab terlalu bingit lah. Bila saya potong besi ni. Mereka pakai gunting. Nampak? Dia go down. Itu masuk. Saya pakai tadi nombor 1. Okey, nombor 2 speed laju. Tembok besi. Tak digalakkan. Besi biasa slow Drilling metal biasa slow. Kita cuba laju Tembok juga sebab nipis Sebab nipis. Kalau tebal mungkin lain cerita. Nanti kita tunggu pakar-pakar metal works untuk show lah apa beza dia. Okey. Mod 1, mod 2 ni kita pergi mod ketiga lah. Hammer. Hammer ni maknanya dia boleh tebuk brick, konkrit boleh lah. Kalau konkrit yang tak keras sangat okey lah. Milwaukee power. 12 volt Milwaukee ni memang power lah. Bukan sebab saya pakai Milwaukee, tapi memang power. Milwaukee memang power. Biasa beat dia kita pakai macam ni lah beat dia. Yang kepala macam nak panah ni kan. Hammer. Connector macam ni. Kalau SD, okey. Sebelah sikit ikat. Okey, saya ketat. Okey. Okey dah ni. Hammer. Satu boleh, dua boleh. Tapi biasa batu saya letak dua sebab saya nak cepat. Sebab saya nak hammer tu laju. Pam dengan ketuk Okey, apa beza dia? Okey, kita ikat dia mati tau. Kepala ni yang akan keluar masuk. Sebab ini akan mati dekat cap. Jadi waktu kita drill tu, muscle kita akan bergegar macam brake dia bergegar ni. Kalau macam ni, RPM dia 1700 maksimum. Impact hammering beat tak ada pula. Ni 1700 maksimum Speed
Speed 12 volt. Speed yang saya tengok paling laju lah dari segi atas ke atas. Paling laju saya jumpa benda lah Makita. Gila laju. Makita ni maksimum dia. Sekejap. Ada pula ni. Mak pula. Kenapa ni? Sebab torque dia tinggi. Jadi takut over twist. Kalau kita tebuk kayu apa kan, atau tebuk besi, tebuk dinding terkena besi, dia akan terkilas kan. Nak pegang ni. Ini maksimum dia apa maksimum dia 2600 RPM per minit. Dia punya RPM, dia punya beat hammering dia 9750. Ini dia akan mengetuk lagi laju. Sambil pusing sampai ketuk. Benda ni. Mata ikat dekat cat. Okey, jom kita tengok. Kuat tak Milwaukee ni? Basically dia untuk brick wall. Ni brick bata tanah ke, bata apa? Bata merah, bata pasir ke, bata apa ke? Okey. Dengar tak ada dengar apa-apa. Sebab dia free run memang tak ada bunyi lah. Sebab tu mesin ni kena pegang, kena try, baru dia tahu macam mana reaction mesin terhadap kerja yang dia buat. Ingat tu, reaction mesin terhadap kerja yang dia buat. Over pressure ke dia macam mana kan? Bila ada benda bila ada benda impact dengan dia punya mata beat ni, ya, you all akan dengar dia punya ketukan. That's kita panggil hammer. Kadang orang panggil impact. Saya pun sampai terikut orang panggil impact. Basically hammer lah, hammer drill. Itulah ketukan dia. Yang duk Makita kata 9700 tu, benda tu, ketukan tu 9700. Milwaukee tak sebut. Saya tak boleh komen lah. RPM, rotation, hammering tu yang ketuk bawah tu. Milwaukee 12 volt. Power setakat kat rumah pasang langsir wall plug 6mm, insyaAllah boleh. Cuma kalau apartment atau kondo tu kadang tak lepas. Bosch punya 12 volt yang model GSB, saya pun ada dulu. Saya tak kata Bosch tak bagus lah, tapi based on harga, dia tak power macam ni lah. Power dia ni macam 18 volt Bosch lah punya tu. Jom kita try kat konkrit. Ni lapik rumah kot. Lapik tiang rumah. Dulu lapik pergola rumah saya ni tu. Ni ada BRC. Bukan BRC pula, ada batu kasiran, batu kerikil ni konkrit kan. Agak-agak boleh, saya tak try Saya tak nak try. Biasa saya pakai rotary je. Keras. Tak lepas dia. Jom kita tengok Makita hebat tak. Nak duk tengok Makita. Power ke tak? Kan? Beli mahal-mahal. Power ke tak? So sama je. Ini tak ada kelas macam Milwaukee sebab dia pakai digital. Digital kalau kita letakkan skru ni digital. Yalah harga mahal. Saya tak tahu. Jap. Mana saya pun tak nak main ni. Ni untuk ni. Nampak ni. Saya tak boleh ni saya pun tak try lagi ni. Dia digital. Saya pun tak try main lagi. Nantilah saya try main. Ni tadi lock. Nampak ni? Digital. Yang tadi tu kita duk nampak tak? Kalau yang biasa tu kita apa? Sekejap. Kita pusing kelas ni digital. Makita ni digital Hebatlah, kalahlah Milwaukee. Kata. Dia pakai knob ni, boleh tak lama. Nampak nombor tu berubah kot. Tak clear sangat dalam ni. Alamak. Komen. Ni ada yang boleh lock dah lock tak boleh. Ni 26. Tapi untuk mod screw je kita boleh select top. Mod hammer tak boleh. Boleh lah macam mana? Cut off dia tak ada. First time saya pakai ni untuk tebuk batu. Saya tak minat tebuk batu pakai hammer drill ni. Lengar tangan. Boleh tapi tak power. Walaupun barang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lubang sama lah sebab tak tahu apa di bawah ni kan. Kita tengok Makita hebat. Tak lepas agak sebab ada batu. Batu kerikil tak lepas. Tak lepas. So apa maknanya? Untuk tebuk konkrit, kau pakailah benda mahal pun kurang sesuai.
tak sesuai lah basically. Sebab spec tool ni brick wall. Ingat brick wall. Brick tu bata lah. Okey, so apa guna beli mahal ni? Top dia power, tebuk kayu, mantap. Let's say nak tebuk kayu besar 2 inci ni, dia akan jauh lagi power daripada ni. 3 kali ganda lagi power. Kita akan nampak perbezaan dia. Sebab tu kalau kat Japan, dia kurang pakai hammer drill ni. Yang ini, dekat Japan saya ada model drill driver je. Tebuk kayu dengan skru je untuk model ni. Mana yang kipas bulat ni pun dah rosak. Dah tanggal. Okay. Hebat dia, top dia tinggi. So kalau kita tebuk kayu, kita akan hargailah dia punya power tu. Ada soalan ni. Apa dia? Bulan BSB tanya, Trimata MX4 lebih lepas tak cikgu dia cakap. Okey, mata tu mata SDS. SDS ni SDS Plus. Jap kita pakai MX4 Jap, ini mata biasa. Jap. Ni mata Japan ni mata Japan. Ni MX4 Japan 4 ni cross. Ni SDS. SDS ni design spesifik untuk rotary. Ni untuk rotary hammer drill. Basically, tadi kita pakai 6mm. So summit mana? 6mm. Boleh juga ikat kat sini, boleh Boleh kot. Muat kot. Kita try. Okay, as long as dia align. Dia align cantik. Okay. Tak wobble kiri kanan, no problem. Okay. Lubang yang sama dah, lubang sama. Sebab tadi dia berhenti sebab ada batu, saya rasa batu kerikil, dia tak boleh tebuk. Lepas. Pasal tak lepas Tadi ni. Lepas. Yang ni lepas sikit. So basically okey lah, ada improve sebab mata yang bagus. Tapi macam saya kata, saya tak pakai benda ni tebuk konkrit lah. Tebuk dinding bata pun saya tak pakai benda ni. Sebab saya tahu dia bukan dicipta untuk tebuk konkrit lah. Brick okey. Mana okey, cukup kan untuk impact hammer drill cukup. Okey. Murah ke mahal? Sebab tu saya pakai 12 volt cukup lah. Tapi kalau jap nak tunjuk. Kalau benda besar macam ni, hole saw ni namanya hole saw. Sampai 6 inci dia Okey, mana-mana tu lah top dan kuat dia bagi benda ni. Biasa 100 Nm ke atas dia bagi ni. Sebab kita nak tahan dia punya daya kilasan balas. Okey, bila kita kata force ni, dia akan ada counter force. So basically benda ni untuk tahan dia punya ni. Tahan daya kilasan. Saya buka ni. Ini untuk batu drill kedalaman. Tak boleh masuk dekat impact driver sebab besar. Connection dia besar. Sikat di sini. Nampak. Kita balik pula. Seletak dekat. Kalau ni seletak dekat hammer, dia akan mengetuk lah. Kita tak nak mengetuk, kita nak dia screw screw pula. Rotate dia. Lambak ni nanti kena pula kat bawah dia. Kat sini pasak. Baik. Kamu saya malah teruskan lah. Okey, biasa orang dia tak 2 kali atas dan bawah sebab dia tak nak seliping. Okey, tak seliping. Kalau kita tembak terus dia seliping di sini. Nampak? Dia hangit sebab saya drive laju sangat tadi. Tak elok bagi kita pasangkan dia nanti takut lampu mati cepat kumpul. Okey, kita tengok boleh tak yang M12 tu. Hebat M12 tu. Kalau lah sama M12 boleh buat, tak payah beli yang ni mengarut lah mahal. Mengarut M12. Sebab tak sama saiz.
Cak sama saiz. Oh, apa dah jam ah? Kamu pula kita punya borak live ni. Okey. Mod sama dah. Terpaksa mod drill lah, jangan pula letak ni. Letak nombor 2. Nombor 1 ada nombor 2 lah terus. Saya tak suka pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Kenapa? Stok dia dah sampai limit, dia tak boleh pergi. Yang situ boleh push je. Jom kita tekan nombor. Sebab nombor 1 tok rendah, nombor 2 tok lagi tinggi. Tengok boleh pergi tak? Teorinya patut macam tu. Tapi bila dah lekat ni, susah juga. Kelas dia tak ada auto ni. Sekejap. Nampak tak? Nombor 1 tok dia kuat. Tok ni dia still bagi kilasan tak? Tok tu kilasan, rotational kan. Tapi tak boleh masuk kan? Sebab apa? Sebab dia tak cukup laju. Sana laju, main lah. Tools you handle lah ikut you rasa dia paling sesuai. Tekan terus ke main sikit-sikit je. Kalau saya fikir-fikir tak boleh macam ni, saya cubalah sikit-sikit. Saya DIY. Saya bukan profesional. Profesional akan mungkin keadaan lain lah. Guna press drill ke tu dan cerita lah. Nampak saya pukul nampak saya main sikit. Nampak. Itu maknanya dia punya torque dah limit lah. Saya tak tahu lah dia punya speed number 2 ni torque dia berapa. Kita try nombor 1 torque dia ni. Tapi kuat lah, kilasan dia kuat. Nampak? Tak berhenti kan? Tapi bayangkan dengan Makita tadi cepat. Enough lah, enough. Okey, saya tak teruskan sebab saya penat. Dia lambat, dia tak power. Tak power. Tapi boleh lah, sebab tu dia kata you beli tool yang biasa, you kena ikut apa tool you boleh buat. Jangan ikut kepala you. Itu yang saya duk cakap kat kawan dekat grup tahi tu saya komen. You bagi pinjam kat orang, dia pinjam 12 volt. Dia rasa dia pakai hammer drill 750 volt atau 550 volt. Dia bedal lah tebuk dinding. Sampailah motor terbakar. Dan dia pun buat tahu kata, aku pakai rosak. Itu kalau dapat jiran macam tu, ya, takut jiran kena rasa. memang agak tak syok lah. Contohlah, dah you pakai tool ni yang ada, you layanlah ikut perangai dia. Slow-slow lah. Lubang sama ni ya. Ya, ni. Oh, lubang lain. Mampu. Oh, yang lubang ni tak tembus ya. Tembus. Salah lubang. Panas ya kita. Memang tok dia tu dia stop. Sebab ni dia panas, dah panas dah. Saya panas. Ni layan lah. Maknanya kerja yang heavy ni baru 2 inci. Kalau you pakai 6 inci, ingat senang, mampus dia boleh buat. Tak boleh. So sebab tu you kena beli yang power. Milwaukee better lah harga dia. Milwaukee 130 Nm kot ke 137. Ini 150. On paper macam power, tapi real feel punya testing tak pasti. Unknown. Saya tak buat sesi live kali ni bukan bertujuan untuk push the tool up to the limit. Untuk tunjuk apa dia boleh buat. Okay, now rotary hammer. Mod dia 1, 2. Mod screw, mod tebuk. Tebuk besi, tebuk kayu atau mod tebuk dinding, konkrit atau brick wall. Mod lain tak ada. Sebab apa? 12 volt. Ringan, handy. Saya suka guna ni sebab dia ringan, cukup power untuk kerja saya. Contoh saya kata cukup power untuk saya punya kerja, maksimum pun saya pakai 10 12 lah paling besar. 12, 10. Kalau 16 mm boleh tak pakai ni, tapi layan lah. Ini 1.1 joule dia punya energy, impact energy. Bosch 2.7 joule kot ke 2.75. Oh, nampak bulky sebab ada vacuum. Saya masih nak buka ni vacuum. Vacuum. This one Milwaukee, China. This one Come on babe. Germany babe. Germany. Sebab tu saya simpan Germany. Bateri dah Hungary kot. Oh, bateri Malaysia. Nampak vacuum? So bila kita tembak, vacuum akan sedut, habuk. Dan kita kata, bodoh lah pakai vacuum kalau plastik pun letak. Basically saya pun pakai plastik. Tapi cuba fikir kalau ke atas
You nak letak plastik kat mana? Atas. Overhead you. Tak boleh kan? So dinding okey, saya takkan pakai dia ni. Ni saya pakai pun sebab saya beli macam canggih. Macam nak? Setiap kali ni dia akan on. Macam mana buka pun saya tak ingat lah. Jangan lip lah. Apa tu? Aku pun tak ingat macam buka. Ni buka filter. Ni lock. Dah 300 je. Bos punya murah 300. Okey, ni bentuk drill asal dia. Berat lah, berat. Almost double kot. Double dia ni. Dengan ni ada untuk pegang kan. Ni yang saya kata dalam grup tahi tu ada 4 mod. Ni tekan. Tebuk lubang. Kayu atau besi. Tebuk bata, dinding simen atau dinding konkrit. Ni yang ada orang tanya tu apa? Yang ini tak buat pula. Ini ketuk saja. Ini ketuk saja, knocking je. Yang ini dia part ni tak masuk Saya pun tak pasti kenapa tak masuk. Dia tak lock. Nampak? Mekanisme ada. Dia macam dia macam ni Macam gini. So kalau nak buang tiles mod ni buang tiles. Nak kopak tiles. Kalau ni ini biasa saya tengok kawan saya letak earthing punya apa? Rod bumi tu dia duk ketuk. Dia pasang adapter ketuk tak masuk. Okey. So yang kalau biasa saya pakai benda ni lah. Saya tebuk dinding batu atau dinding konkrit. Saya tak pakailah untuk tebuk simen, tebuk kayu atau besi sebab berat tak handy langsung. Banding dengan ni. Banding dengan ni. Kecil. Ni walaupun kecil pun masih tak handy kan. Saya suka benda lagi kecil lah. Okey, macam ni. Apa yang kita panggil, okey, connector dia paling berbeza lah dengan ni lah. Tunjuk ni lah senang. Okey. Ni cak dia. Jenis yang slot in. Sekejap. Saya letak tepi lah bos ni. Saya tunjuk yang ni Milwaukee lah. Okey. Jiwa saya lebih kat sini. Tarik, you masukkan mata. Mata dia jenis ni. Dia kata SDS. Mata SDS atau SDS Plus boleh masuk ke cak hammer drill. Tapi cak yang hammer drill ni. Mata dia. Ni. Ini kalau you nak masuk saja tak boleh. Walaupun saya sama pun tak boleh. Sebab dia tak ada lock. Yang ni dia ada lock sini. So untuk masukkan mata ni contohlah you kata, bang saya pakai ni saya nak tebuk kayu, tebuk besi. Tapi besi tak ada macam ni bang, macam mana nak masuk? Inilah. Ini saya beli jenis yang ada guna kunci. Ni SDS, depannya jenis chuck screw. Tapi boleh yang keyless pun ada juga. Gunalah ni. Boleh contoh kalau kayu besar-besar kadang dia tebuk pakai ni sebab dia kuat. Atau pakai Bosch lah. Bosch ni kuat. Tebuk-tebuk kayu pergola kan. Tebuk ni kayu pakai ni lah. Biasa saya tengok yang dia pakai kode kan. Pakai adapter, kena pakai adapter. Tapi saya tak buat lah, saya tak buat. Sebab saya tak buat kerja tu, jadi saya tak tahu nak kata apa. So tak boleh. Ini je boleh. Okay. Apa yang kita katakan rotary hammer. Ayat saya lah dia loose tau. Dia macam umpama benda tu diam, belakang ni duk ketuk. Sebab tu mata tu moving forward tu lagi cepat. Dia loose. Dan dia loose ni sambil rotate, rotary hammer. Tapi dia tak pegang mata. Kalau macam ni, dia duk pegang mata tu. So badan kita pegang pun rasa vibrate halus tu. Ni impact tu terasa. Apa hammering tu terasa. Macam ni tak ada. Kalau nak tebuk ni, letaklah kat sini. Tapi tak pernah lah saya guna ni untuk tebuk kayu kan. So saya cerita pasal tebuk batu lah senang. General purpose punya biasa orang pakai tebuk dinding. Umpama kondominium, kondo dia pakai sistem IBS, sistem yang tuang tu, guna ready mix tu, memang you pakai ini pun you rasa susah nak lepas. You pakai ni pun kadang you rasa keras dinding ni. Sebab dia tak cukup kuat, dia kecil. Kuat lah, tapi banding dengan Bosch, banding dengan abang besar dia M18 jauh beza. 4 kali ganda dia kuat. Ni tebuk brick boleh tak kita benam habis kita ambil lubang sama lah. Tak tahu dalam ni apa. Kalau dalam ni ada berlian memang tak boleh, dia pun tak tembus tengok bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Saya tak tekan sebab maka macam ada rotary hammer loose. Dia
Dia macam pahat, ketuk, masuk. Benda ni tinggal dalam. The next following hammering, ketuk lagi sampai rotate. Itulah makan. Tapi beat ni berbeza-beza. Beat ni beat bagus. Sekejap saya tunjuk size yang sama. Saya ada. Okay, ni beat ni saya nak demo. Ni beat biasa. Ni Mr. DIY 10mm. Beat biasa. Kita tengok Tapi sebab ni mekanisme dia memang power, beat DIY pun okey je boleh makan. Cuma mungkin slow lah banding dengan beat mahal. Dia masuk sendiri. Saya pegang ni tak nak bagi dia kilas sebenarnya. Bukan saya tekan Kalau saya tekan lagi cepat sebab kita add on another force. Ada reti kita. Okay. Tengok kalau saya tekan saya setuju saya tekan tak bagus saya tekan sangat sebab motor akan load dia akan tinggi tau. Dia akan panas. Tekan, tapi tak ada beza sangat pun. Tapi bila tekan, body you vibrate pun tak sedap juga. Counter back kat body you tau. Masa buat tak rasa, nanti bangun tidur besok hari terasa sakit badan. Beat biasa, beat murah Mr. DIY. Panas. Kita pakai beat mahal. Made in Germany, Milwaukee. Okay, made in Germany ni, ada orang tanya saya, Bosch punya beat tak bagus ke? Sebenarnya Makita ke Bosch ke Milwaukee ke, kalau beat bagus dia made in Germany. Silap-silap kilang yang sama, teknologi yang sama. Even beat Diablo, even dalam review dia kata beat yang paling bagus full carbide tip depan ni Bosch kot, saya rasa Bosch kot. Saya tak ingat Extreme Bulldog kot. Kita pakai beat 10mm 13mm tak rasa. Ni kita cerita orang pakai beat 2 inci, seinci setengah. Beat dia bagus lah, bentuk dia. Harga pun mahal, 30 kot. 10mm sama dengan tadi. Laju. Nampak bunyi ni cepat naik kan? Memang laju. Power. Sangat beza dengan tu. Beza. Saya tahan ni sebab tak nak dia silap tu. Sini takut saya ni kan saya tipu kan. Saya tekan. Nampak Saya tak tekan Saya tak tekan ke bawah. Downward force saya tak tekan. Macam double dia punya performance. Separuh masa lebih laju. Tengok ni. Kok you kata ini tipu simen je. Tak ada kerikil. Apa tak ada kerikil? Saya tak ni. Saya tahan takut kilas. Okey, nampak beza dia? Mata yang mahal menyebabkan mesin kita pun rasa lebih power lah. Macam you, orang yang sama bagi pisau parang tu pun dengan parang tajam, suruh tebas rumput. Macam tu lah analogi dia. Jangan paksa tu kata kalau tebas rumput kata, cerita orang dulu, kapak pokok. Duk kapak aja, lama-lama kapak tumpul dia duk buat kerja yang sama tapi outcome dia berbeza. Makin perlahan. So asal kapak baru cepat. Contoh, sama macam mata lah. $10 lah spend untuk mata yang mahal. Contohnya macam kalau 10 store Diablo punya mata. Untuk beat ni Makita ni kalau ikut US namanya XPS beat. Dia punya beat ni 90 kali lebih tahan daripada beat biasa. Ni kat US dia banding dengan mata Hilti, tapi Hilti terlalu mahal lah. Dia kalah dengan Hilti. Tapi sekat beat Milwaukee ke kalah. Milwaukee punya beat 50x, 50x. Ini 90x. X tu meaning ketahanan dia 90 kali lebih tahan banding dengan beat biasa. Saya tak pastilah besi biasa tu yang macam mana kan. Ni XPS
Saya bawa di US. Very good. Okey, ada tanya awak ke? Ada bit RX4 tak cikgu? Demo sikit beza. Apa dia RX4? Tak pasti apa RX4. Tak ada. MX4 saya ada. Bit, kalau bit Milwaukee biasa ni ada, tapi 30X saya tak pakai. Kalau saya tak dapat jawab lah soalan tu, sebab saya tak ada. Lagi apa benda nak tanya? Itu je kot. Lagi apa? Lagi ada yang tanya ni. Nak demo celup dalam air ke? Ini okey. Japan Sepasang Japan suka guna rating IP54 56. IP56 maknanya benda ni boleh celup dalam air. Ni boleh celup dalam air. Jap. Komik gambar ni jap, nanti aku ambil air jap tunjuk. Aku orang tak percaya ke jap. Komik tunjuk gambar ni, kau nak borak, aku borak ada orang tu. Gelap lah, lampu tak ada lah. Sorry lah, gelap lah. Ni air. Ni air. Air. Orang cakap mana dia kau pasang skru dalam air, memanglah. Tapi kalau hujan kan, bateri saya tak boleh rendam. Bateri takut dia leaking Kita periksa body. Bateri kita bagi kat plastik. Apa kalau kita kerja kata rooftop kan, hujan kan, kita boleh pakai lah maknanya. Mak kita apa sama, tapi saya rasa segan pula nak try. Mahal lah kalau rosak nyanyi pula. Tapi should be tak ada masalah. Japan punya memang boleh Tengok. Sekejap, selingan sikit. Impact range, kadang-kadang otomotif. Saya orang tak main otomotif. Okay, ni impact range. Ni impact. Impact range, impact driver. Major difference, beza utama tu anvil kita panggil. Connection lah, anvil ni. Ini biasa kita kat Malaysia setengah inci lah. Untuk masuk soket, buka-buka boot nut yang besar-besar ni. Tayar kereta kita pakai benda ni lah. Macam mekanisme sama, anvil berbeza. Torque berbeza. Ini torque lebih tinggi sebab dia punya hammering lagi besar ni. Torque lagi tinggi, macam ni 300 Nm, ini 200 Nm. Tapi kalau kita buat skru, contoh kata, bang macam tu tak, cikgu tak payah beli yang kecil, beli yang besar. Dia berat. Walaupun you pakai bateri kecil, dia berat. Dia berat sikit. Basically kita boleh pasang adapter, jadikan dia macam impact driver lah. Sama je. Dia boleh berfungsi exactly sama macam impact driver. Torque yang lebih kuat, maybe you boleh overdrive. Maksudnya overdrive ni terlebih masuk skru. Dan juga berat lah. Dia berat. Kepala dia berat. Berat ya. Untuk menghasilkan Newton yang besar, dia terpaksa guna hammering system yang lebih berat. Barulah bila rotation tu, force tu lagi, dia boleh hasilkan Newton yang besar. Lagi satu, RPM dia slow sikit. RPM dia slow maning ni. Tak salah saya lah. Ni RPM dia 2700. Ini tak pasti tak. Saya pandai cakap. Lagi slow. Ni RPM dia 2900. Ni laju lah. Ini RPM dia laju. Ini RPM dia. RPM dia yang ini 3200. Milwaukee. Cuma teknologi Hitachi ni atau Metabo HPT ni, dia ada triple hammer. Dalam ni 2 hammer. Dalam ni untuk mengetuk tu ada 3. So basically dia RPM ketukan dia lagi banyak lah. The same rotational, contoh ni pada 2000 RPM, ketukan dia 3 kali. 3 kali. Setiap pusingan 3 kali ketukan. Ini 2 kali ketuk je. Okay. Yang ini model hidrolik. Search M2 search. Tu tak apalah, itu teknikal sangat. Syarul Rizal tanya, Metabo dengan Hikoki sama ke? Kalau banding dengan Milwaukee, mana lebih berbaloi? Okey, Metabo Jerman. Kalau Metabo HPT. Metabo kalau kat US dia panggil Metabo HPT, Hikoki Power Tool atau Hitachi Power Tool. Dia adalah sama dengan Hikoki dan Hitachi di Malaysia atau Japan. Metabo HPT. Jangan salah ya. Metabo dan Metabo HPT tu tools yang berbeza. Pengeluar tools yang berbeza. Basically ya. So kalau dari segi berbaloi, Milwaukee ke Hikoki. Okay, saya cerita warranty kat overseas.
Saya cerita, orang nak bagi warranty, orang fikir apa? Confident dia terhadap tools sedia. Ni lifetime warranty. Dekat US, lifetime warranty. Cuma saya bawa masuk Malaysia tak ada. Saya nak claim macam mana, saya kena post ke US lah kalau ada lifetime warranty. Milwaukee kalau kat overseas 5 years, 5 tahun. Kat Malaysia 2 tahun. Ya, Milwaukee overseas 5 tahun. So nak kata berbaloi, kalau nak kata murah once kita pergi ke combo, Milwaukee kalau kita beli stand alone set mahal. Memang mahal. Kalau once dah ke combo dia jadi murah. Kalau tanya saya akan beli Milwaukee. Saya akan pada platform Milwaukee. Jangan ikut saya sangat rojak. Sebab saya enjoy tools. Saya bukan profesional dalam bidang kerja gunakan power tools. Saya hanya enjoy tools. Saya nak feel semua. Tapi saya suka Metabo ni basically. Banding dengan Milwaukee, saya suka Metabo punya impact driver. Cuma ni lah, impact driver search yang dekat pasaran Malaysia. Milwaukee, Makita gila punya mahal. So Milwaukee murah. Milwaukee punya ya. Impact driver sebab search ni ada hidrolik. Dia lebih senyap banding dengan impact driver biasa. So kalau nak tanya, bagi pendapat saya, Hikoki, Milwaukee, dia sama range tau. Lebih kurang, dia sama je. Dia is a flagship pengeluar lah. Cuma kena tengok balik range ya. Milwaukee ada yang range yang bawah, yang brush model. So kita tak katalah dia tu hebat, bangsawan. Memang bukan bangsawan lah. Memang performance pun biasa je lah. Harga dia pun tak terlalu mahal. Contoh Makita ni 40 volt dia dekat Malaysia gila mahal. Tools 2 biji bateri, 1 charger 3,500, 3,200 di sana. Kalau ni set ni dengan bateri 2 biji 2.5 mAh, charger 37 kot, 3,700. Gila mahal. Tapi Makita ada yang low end punya. Makita range coverage dia besar. Milwaukee agak niche, kecil je. High end yang kat Malaysia semua pun high end. Yang low end dah tak ada dah. Brush model semua dah phase out. Kalau Metabo atau Metabo HPT atau Hikoki atau Hitachi agak besar juga range dia, tapi tak sebesar Makita. Macam kalau Bosch masuk Malaysia tak power. Bosch yang cordless masuk Malaysia tak power sangat. Tak power sangat macam yang Hikoki ke, macam Makita ke, Milwaukee ke. Itu pendapat saya lah. Saya tak anti Bosch. Saya pun ada Bosch. Vacuum saya suka Bosch. Table saw, corded dia pun okey juga Bosch. Lagi apa tak ada apalah. Cuma Milwaukee Milwaukee ni cordless. Saya amazed dengan Milwaukee punya. Otomotif okey, gardening pun okey. Otomotif dia lah meriah. Gardening pun okey. Tapi tak lawan Makita. Makita king of all lah. So, dia terlalu besar range dia Makita. Japan kot Malaysia Rumput pun ada 10 model kot. Lebih 10 model kot. Milwaukee ada 1, 2 je. Ada tanya lagi daripada siapa ni? Apa dia? Dia tanya Bosch 18 volt hammer kuat tak? Dia tanya. Hammer kan? Tak power lah. Rotary okey. Hammer okey, yang Bosch ni 18 volt. Bosch pun 18 volt dia ni yang power sikit. Dia ada Bosch yang kecil sikit 18 volt. Rotary hammer. Okey. Yang brushless model okey juga. Dia kuat je. Tak ada masalah pun. Contohlah saya kata you all dah ada bateri Bosch. Tiba-tiba semata-mata nak rotary ni, you beli Milwaukee, no point lah. No point. Tak ada sebab. Kekallah dengan platform Bosch tu. Cuma Bosch warranty 6 bulan atau setahun. Bosch punya warranty lah. Bosch punya warranty. Pengalaman saya ni hobi, suka dengan tool. Jadi saya tak ligan tu, saya tak tahulah long term kan. Tapi ada kat member merumah kan, impact range dia rosak Bosch, baru pakai kejap dah rosak. Warranty pula setahun. Lepas tu susah nak claim, part pun mahal. Itu komen saya lah. Kalau Milwaukee ni 2 tahun insyaAllah. Bateri boleh tukar one to one Body dia repair juga. Ada apa lagi tak? Cuma satu lagi, part Makita ni saya notice lah, yang saya kagum, servis dia sangat bagus. After sales service sangat bagus. Kata yang hilang satu skru, you boleh minta part number, dia boleh order dengan sangat responsif. Dia layan you punya permintaan tu dengan senang. Part dia memang available tu
Dekat Malaysia tu senang lah, tak macam yang lain lah kot. Bosch tak pasti. Cuma macam Milwaukee ni dia, Milwaukee punya style macam saya kata dulu lah, dia tak suka model dia lama sangat dekat pasaran. Contoh model ni, ini model yang keberapa dah? Dah CPD yang ni, FPD, model nombor 2. Model lama dia contoh 6 tahun sudah punya model. Kalau kita nak repair, kata rosak kan, dia kata tak ada dapat. Dia suruh kita swap, tukar, trade-in program. Bagus ke trade-in program kan? Macam tu lah. Itu komen pasal Milwaukee, pasal Makita. Hikoki saya tak nak komen sangat. Tapi saya dah rosak satu bateri mati boot dia. Saya beli kat Malaysia lah. Saya beli kat Malaysia, mati boot. Hikoki punya, rosak. Repair tak ada repair. Pakai je lah. Sebab dia boleh charge half full je. Bab charger tu, daripada banyak-banyak pengeluar, Bosch apa semua, Milwaukee charger paling hampir lah. Rapid charger dia paling hampir. Tak ada kipas. Dia akan panas. So you kena kipaskan sendiri lah. Itu komen berkenaan dengan charger. Macam Makita yang high end semua ada kipas. DeWalt, Bosch semua ada kipas. Walaupun charger Bosch dah rosak lah satu. Tak tahu kenapa rosak. Itu nasib tak baik kot. Jangan pakai kot. Okay, ada soalan lagi tak? Dah dekat maghrib lah? Dah pergi gelap lah? Tak ada soalan lah. Okay, rasa tu aja untuk hari ni. Terima kasih. Maybe next time kita akan buat sesi yang kita push the tool up to the limit lah. Up to its limit. Yang itu kita akan keluar. Contoh hammer drill semua. Okay, impact driver semua. Ini koleksi peribadi. Ada yang beli di Amerika, ada beli dekat Malaysia kan. Better beli kat Malaysia lah. Jangan macam saya beli kat Amerika tak kisah, rosak saya pejam mata. Kawan ni stres. Tapi rosak beli overseas, model available kat Malaysia, kita masih boleh repair basically. Part tu ada kan, kita boleh beli part tu ataupun kita beli dari overseas lah. Cuma kena tunggulah. By the way, mata ni ada mata Linox. Bagus, ni bimetal, mata Linox. Adapter ni quick release. Yang ini Bosch pun ada, cuma yang ni saya pakai Diablo punya. Dia tak screw So basically dia senang lah. Ni untuk mata whole saw. Okay, tak ada apa lagi kot. Itu aja untuk hari ni. Okay, terima kasih semua. Layan saya punya live ni. Harap bermanfaat. Expert saya tak expert. Kalau ada pertanyaan susah, kita kena serah kepada expert yang hari-hari pakai tools lah basically ya. Saya cuma feel the tools, but I'm not really expert in the tools lah basically. Saya bukan user tegar lah. Okay, itu aja untuk hari ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.